Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamizah Sofia binti Muhammad Kamil dan Mardia binti Muhammad Syukri akan membentangkan tajuk pembentangan kami iaitu kefahaman tentang jual beli menurut syarat dalam kalangan pelajar Islam USM. Saya akan menerangkan tentang pengertian jual beli, rukun jual beli dan cara jual beli. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Pengertian jual beli dari segi bahasa ialah pertukaran dengan sesuatu ataupun sama ada kedua-dua barang tersebut adalah benda maupun bukan benda. Manakala dari segi istilah pula menukarkan harta yang mempunyai nilai yang tertentu dengan cara-cara yang tertentu yang diharuskan oleh syarak dengan kerelaan hati. Jelaslah di sini bahawa jual beli dapat disebutkan menukarkan barang dengan barang ataupun menukarkan barang dengan wang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Yang seterusnya ialah rukun jual beli. Rukun jual beli terbahagi kepada 3 iaitu penjual pembeli, ijab dan kabul dan barang jual beli. Bagi penjual dan pembeli, mestilah seorang yang waras dan bukan yang gila. Apabila salah seorang penjual atau pembeli ataupun kedua-duanya adalah orang gila, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Seterusnya, bagi kanak-kanak yang belum cukup umur ataupun belum baligh, maka transaksi tersebut juga tidak sah. Apabila mereka sudah mencapai cukup umur, hendaklah menyuruh mereka untuk mengurus jual beli tersebut sama ada mereka bijak mengurus jual beli tersebut ataupun mereka boros dalam mengurus jual beli tersebut. Sekiranya mereka berjaya, maka mereka dapat beroleh kesemua jual beli tersebut serta urusan jual beli mereka menjadi sah. Yang kedua, bebas untuk membuat pilihan ketika mengikat kontrak. Ini kerana apabila seseorang penjual dan pembeli bebas untuk melakukan dengan sepenuh hatinya serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Dengan ini, jual beli hanya dianggap sah apabila kedua-dua pihak meredai tersebut daripada tidak orang yang bergurau maupun orang yang terpaksa, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah kerana jual beli tersebut tidak dijalankan dengan kerelaan hatinya. Yang ketiga ialah penjual dan pembeli. Wajiblah seorang orang yang berlainan untuk mengikat suatu kontrak. Ini kerana kedua-dua pihak memiliki kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, bagi pihak penjual, mestilah menjual dengan barangan yang harga tinggi tetapi kualiti yang rendah. Manakala pihak pembeli semestinya mahukan harga yang rendah tetapi kualiti yang tinggi. Hal ini telah menyebabkan berlakunya pertentangan tanggungjawab antara penjual dan pembeli. Yang keempat ialah penjual atau pembeli mestilah boleh melihat. Ini kerana apabila seseorang yang buta ingin menjalankan suatu jual beli, sudah pasti ia menjadi suatu transaksi yang tidak sah. Untuk tujuan jual beli bagi orang buta hendaklah diwakilkan kepada orang lain untuk membeli atau menjual jualan tersebut. Rukun yang kedua ialah ijab dan kabul. Ijab dan kabul didefinisikan sebagai ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang ingin mengikat kontrak jual beli dengan menyatakan kemahuan kerelaan dengan niat yang ingin mereka ikat kontrak tersebut. Kontrak ini merangkumi penawaran iaitu ijab dan persetujuan iaitu kabul. Contoh situasi adalah
pembeli akan menyatakan, saya menjual pakaian ini kepada awak dengan harga sekian-sekian. Itu adalah ijab. Manakala qabul ialah persetujuan. Lalu pembeli tersebut akan menjawab, saya terima, saya setuju, ataupun saya terima, ataupun seumpama dengannya. Jelaslah di sini bahawa dalam jual beli haruslah ada ijab dan kabul untuk mengesahkan suatu transaksi jual beli tersebut. Dalam ijab dan kabul terdapat dua jenis ijab kabul, iaitu sarih dengan kinayah. Sarih adalah secara langsung, manakala kinayah adalah secara tidak langsung. Rukun yang ketiga ialah barangan jual beli. Barangan jual beli hendaklah wujud ketika kontrak jual beli dimeterai. Ini kerana barangan yang tidak wujud tidak boleh dijual. Seperti contoh, penjual yang ingin menjual buah-buahan yang bakal tumbuh di pokok, sudah tentu tidak sah jualannya. Selain itu, jual beli cara ini juga amat berisiko yang dikenali sebagai al-gharar. Dalil hukum ini telah melakukan tindakan Nabi Muhammad SAW pernah berkata melarang untuk jual beli barangan yang tidak dimiliki. Ada bentuk harta yang bernilai menurut syarak. Ini kerana syarak telah menetapkan barangan jualan dengan bayaran yang ditetapkan. Berdasarkan syarat ini, segala barangan yang dikategorikan sebagai najis dan haram oleh syarak tidak boleh diperlakukan kerana menjadi suatu transaksi tersebut tidak sah. Untuk syarat-syarat jual beli ialah wujud persetujuan antara penjual dan pembeli. Ini kerana persetujuan kedua-dua adalah untuk kerelaan melepaskan suatu kontrak supaya sebuah transaksi tersebut adalah sah. Yang kedua ialah penjual dan pembeli mestilah berakal. Ini kerana sekiranya orang buta, transaksi tersebut adalah tidak sah melainkan meminta wakilnya untuk membeli ataupun menjual. Yang seterusnya adalah seorang penjual atau pembeli itu tidak waras ataupun gila, ataupun kedua-duanya ada gila, transaksi tersebut tidak sah. Dan terakhir, sekiranya seseorang itu kanak-kanak, urusan jual beli tersebut dikira tidak sah. Yang ketiga, barangan yang dijual mestilah sah untuk dijual. Ini kerana barang milik penjual mestilah bukan daripada hasil curi, hasil yang haram dan seumpamanya. Yang keempat adalah barang yang hendak dijual mestilah suci dan halal. Ini kerana dalam Islam telah melarang untuk menjual barangan yang bernajis ataupun yang haram seperti arak, dadah. Kerana itu akan membawa kepada kemudaratan. Dan yang terakhir, barang yang dijual mestilah wujud semasa berlaku kontrak jual beli tersebut, supaya tidak menjual barangan yang tidak ada daripada penjual tersebut, kerana ia boleh dikategorikan sebagai barangan yang berisiko al-gharar. Saya akan menyambung pembentangan Sofia sebentar tadi. Saya akan membentangkan berkenaan dengan jenis jual beli. Saya akan membentangkan 3 jenis jual beli, iaitu jual beli mutlak, jual beli syaf dan juga jual beli muqaddayah. Okey, jual beli mutlak adalah jual beli menukar barang dengan barang. Jual beli adalah jual beli yang paling popular dan paling banyak digunakan kerana memang umumnya dalam jual beli terjadinya pertukaran antara wang dan juga barang sebagai alat pembayaran. Wang tu adalah sebagai alat pembayaran macam tu, dan objek yang dijual beli adalah barang. Okey, manakala jual beli syaf adalah pertukaran antara wang dengan wang. Maksudnya jual beli syarah ni berbeza kerana yang dijadikan objek jual beli adalah bukan barang tetapi wang itu sendiri.
Apa yang dimasukkan dengan mata wang ni adalah sama ada mata wang dirham atau dinar ataupun seumpama dengannya. Kedua-dua barangan ini ialah emas dan perak. Tulen sama ada yang digunakan ke, dalam erti kata semua aset yang digunakan sekarang ataupun aset emas ataupun sebagainya boleh digunakan untuk pertukaran sebagai dalam jual beli syaf. Tetapi jual beli syaf ni perlu dipatuhi, ada beberapa syarat yang kita perlu patuhi dan perlu ambil tahu. Yang pertama adalah wujud persamaan bagi dua barangan yang sama jenis. Bermaksud contohnya lah jual beli antara emas dengan emas, ataupun jual beli perak dengan perak, ataupun jual beli emas dengan perak yang sama nilainya. Kedua-dua barang ni mestilah sama berat, sama nilai dan sama bentuk, ataupun diacur dan seumpama dengannya lah. Dan juga syarat yang kedua adalah pertukaran mesti berlaku secara serta-merta. Maksudnya pertukaran dalam mata wang wujud tidak ada jarak masa dalam satu barangan. Maksudnya bila saya nak tukar barang emas ni dengan dia, saya bagi dan dia pun kena bagi pada saya juga pada masa yang sama. Penyerahan serta-merta. Begitu juga dalam syarat yang ketiga yang lebih kurang sama, maksudnya iaitu penyerahan dalam majlis kontrak. Bermaksud tidak ada jarak yang masa yang berpisah dalam untuk pertukaran barang tersebut. Tak kisahlah pertukaran emas dengan emas ke, emas dengan perak ke, maksudnya kena berlaku dalam masa yang sama dan serentak. Dan juga yang terakhir, sebelum tu saya nak kongsi ada Nabi Muhammad SAW ada bersabda, janganlah kamu menjual barang yang tidak ada dengan barang yang ada. Maksudnya tidak ada boleh jarak antara suatu barang tu lah. Maksudnya kita nak jual waktu ni, maksudnya tukar waktu ni memang kena tukar terus. Okey, seterusnya syarat yang keempat adalah kontrak tersebut mestilah muktamad tanpa syarat. Maksudnya tiada syarat yang diletakkan untuk kedua-dua atau salah satu pihak. Jika kedua-dua pihak yang bertukar-tukar mata wang meletakkan syarat dalam masa sehari atau 2 hari ataupun seumpamanya, jual beli tu jadi tidak sah sama sekali. Dia memang kena tanpa syarat. Okay, yang terakhir adalah jual beli mukodayah. Jual beli mukodayah ni adalah pertukaran barang dengan barang ataupun dengan nama popularnya adalah sistem barter. Jual beli ni tidak menjadikan barang sebagai jualan, dan cara bayaran juga adalah barang. Jadi dia tidak melibatkan wang sama sekali. Okay, jadi kita belajar 3 iaitu pertukaran mutlak iaitu barang dengan wang. Yang kedua syaf adalah wang dengan wang, dan juga yang ketiga adalah mukodayah adalah barang dengan barang. Okey, kami telah menjalankan satu kajian ataupun survey secara rawak di seluruh USM, sama ada di desa ataupun dalam USM sendiri. Survey ni secara rawak melibatkan mereka yang berumur daripada 18 hingga 40 tahun, melibatkan 20 warga USM. Daripada hasil kajian ini kami dapat mengetahui 100% ataupun kesemua mereka mengetahui dan mematuhi syarat sah jual beli. Dan hampir semua warga USM menggunakan jual beli jenis mutlak. Namun ada segelintir yang melakukan jual beli jenis mukodayah, iaitu mukoyadah. Mukoyadahnya ni segelintir yang kecil saja, yang kebanyakannya adalah daripada jual beli perniagaan makanan ataupun minuman. Diorang bertukar-tukar di antara diorang macam tu. Tapi ini hanyalah segelintir kecil sahaja, dan jual beli syaf masih tidak dilakukan ataupun menurut kajian kami tiada yang berlaku di USM. Okey, dan ijab kabul yang mereka gunakan kebanyakannya adalah ijab kabul jenis kinayah, iaitu lafaz perkataan yang membawa maksud jual beli pada masa yang sama juga boleh bawa maksud yang lain. Dan selebihnya menggunakan perkataan lafaz ijab kabul sarih, iaitu membawa perkataan yang jelas menunjukkan jual beli, iaitu saya jual dan saya beli. Okey, itu sahaja daripada kami. Tapi saya ada satu persoalan untuk diajukan kepada semua untuk sebagai bukti sama ada kalian faham ataupun tidak apa yang kami bentangkan.
Soalan ini situasinya begini. Jika dalam satu jual beli, jika salah satu pihak berkata, tukarkan saya 1 dinar dengan 10 dirham. Cuma saya akan serahkan 1 dinar itu setelah 1 jam. Menurut pandangan semua, adakah jual beli ini sah dan dibenarkan oleh syarak? Korang boleh bincang dan boleh komen.